What's up guys, selamat kembali ke kita punya YouTube channel Baiklah Khairul Aming. Okay, this is very interesting figura yang saya nak share dengan anda semua dalam video kali ini. Macam mana kita nak jadi hebat macam Khairul Aming? Right, memang kita dah tahu Khairul Aming punya kejayaan, pencapaian memang membuka mata ramai rakyat Malaysia di luar sana. Betul? Dan saya sendiri secara personal memang sangat inspired dengan Khairul Aming punya kejayaan, dan saya ucapkan tahniah dekat Khairul Aming and the team atas kejayaan yang ini yang menjadi inspirasi kepada ramai sangat masyarakat di luar sana, dan sekali lagi tahniah. Baik, mungkin sebelum kita nak start dengan beberapa tips bagaimana kita jadi sehebat, sekaya Khairul Aming ni, kita start dulu dengan beberapa kejayaan Khairul Aming yang memang saya rasa ramai dah tahu. Mungkin a quick recap would be very helpful. Khairul Aming baru-baru ni menggemparkan dunia TikTok, especially dengan menjual dia punya dinding nyet berapi ya, dengan jualan 1.2 juta dalam masa 3 minit 39 saat. Okey, itu menggemparkan negara ya. TikTok memang masa tu crash habis. Ramai yang tak dapat nak beli. Itu satu pencapaian hebat. 3 minit, bukan 30 minit, bukan 3 hari ya. Ini Khairul Aming punya impact, dia punya influence tu. Saya ingat lagi masa bulan puasa, bila dia buat something konten tentang masakan, tentang lychee dan sebagainya, petang tu lychee punya stok dekat kedai-kedai habis. Tengok betapa kuatnya kuasa influence Khairul Aming. So alhamdulillah, kita bersyukur kita ada satu figura hebat dekat Malaysia sebegitu rupa. Dan kejayaan lain juga Khairul Aming ya. Kalau kita tengok dia punya community yang kuat dekat, saya ada beberapa maklumat dekat sini, saya boleh share sikit dekat anda. Dia punya followers, dia punya subscribers ramai, memang ramai. Sebagai contoh, Facebook dia ada 1.8 juta followers, dekat IG ada dalam 4 juta ya, dekat Twitter 1.5 juta, dekat TikTok 4.2 juta, YouTube 237,000. Dan memang terbukti content creator sehebat Khairul Aming ini telah memberi impact yang besar, bukan sekadar dalam dunia influencer tapi dalam dunia bisnes juga. So dalam video kali ini saya akan kongsi, selepas saya kaji beberapa kriteria perkembangan Khairul Aming, bagaimana kita boleh contohi beliau. Ada 10 tips yang saya kongsi dengan anda untuk kita jadi seberjaya beliau dan mungkin sekaya beliau juga. Okey, teruskan menonton. Baik, kepada yang masih baru dengan channel saya, sedikit pengenalan. Saya Dr. Nazri Baturi, ataupun panggil saya saja Nazri. Saya mendapat PhD daripada University of Oxford, United Kingdom, dalam bidang Biomedical Engineering. Dan saya juga bekas pensyarah, dan sekarang saya adalah Regional Operations Director untuk satu company daripada UK berkenaan dengan Big Data Analytics and whatnot. Dan saya juga founder kepada dan juga CEO kepada satu marketing agency yang bernama Enbridge. Dan YouTube channel saya ini saya buat khas untuk saya berkongsi dengan anda semua banyak sangat perkara-perkara yang saya nak kongsi. Sebagai contoh, kisah-kisah inspirasi orang yang berjaya, tips-tips productivity, tips fitness juga, sebab saya punya bidang biomechanics dan mechanobiology, dan saya juga certified fitness instructor. Fitness tips macam mana nak cepat kurus dan sebagainya saya kongsi dalam channel saya ini. Dan kalau anda nak tahu lagi banyak tentang tips-tips berkenaan dengan kejayaan, inspirasi, motivasi, productivity, fitness dan sebagainya, boleh tekan button like dan teruskan subscribe sebagai sokongan kepada channel saya. Baik, kita teruskan dengan tips yang pertama untuk kita jadi sehebat Khairul Aming. Okey, baiklah, kalau kita nak, orang kata tips yang pertama sebelum kita nak ikut cara orang tu macam mana dia berjaya dan sebagainya ya, to start with, kita kena study ya. Ini tips pertama. Kita betul-betul follow closely apa yang Khairul Aming buat. Ya, daripada awal dia punya start, dia punya content creation, dia punya Instagram sebagai contoh, dan baru-baru ni dengan TikTok dan sebagainya. Anda tengok dia punya content punya pattern, content cara dia berinteraksi, dia punya team dekat social media, kadang-kadang dia share juga dia punya stories and whatnot, dia pergi hangout, dia pergi lepak-lepak, dia dengan dia punya own pekerja dekat kilang dan sebagainya. This would help us to understand apa kriteria hebat yang ada dekat Khairul Aming ni. Itu tips yang pertama untuk kita faham ini rupanya adalah ciri-ciri orang hebat. Ya, dia banyak yang saya kongsi dalam video ini, tapi tips yang pertama adalah kita dah start, kita subscribe dia punya channel, kita follow dia punya IG, dia punya X, dia punya TikTok dan sebagainya, dan kita follow closely dan kita belajar something daripada perjalanan dia yang sebelum ini dan yang akan datang. Sekarang dah akan datang. Okey. Tips yang kedua adalah kita kena kenal pasti minat kita. Saya rasa ramai juga yang dah tahu bahawa Khairul Aming ni dia punya background bukan dalam bidang
masakan ke apa ke tak. Dia study degree dalam bidang mechanical engineering dekat United Kingdom, dekat US ya, dekat US, dan dia punya specific niche dia adalah dalam bidang material science. This is very interesting. Dan tak silap saya apa yang dia buat ketika itu, ketika dia belajar, dia dah start juga buat konten tentang masakan dan sebagainya. Saya faham, bila saya duduk overseas dulu, saya dekat UK dulu, kita memang susah nak dapatkan makanan Malaysia, you know. Susah dapatkan makanan Malaysia, kita sangat rindu makanan Malaysia. Saya pun belajar masak dekat sana, dan Khairul Aming ni memang another level lah. Dia bukan saja belajar masak, dia buat produk juga, right? So dia kenal dia punya minat ketika itu, dan nampak tak sekarang ni bila dia follow dia punya minat, boom. So tips untuk kita juga, tips yang kedua adalah kita kena dengar apa kita punya minat, dan jangan pendamkan minat kita. Kalau boleh, kalau anda betul-betul strong tentang minat anda, cuba monetize, cuba commercialize minat anda. InsyaAllah ini satu panggilan, satu true call ya, daripada the universe, daripada pencipta kita, bahawa this could be the right path for you. Ini mungkin adalah satu jalan yang tepat untuk anda, dengan anda mendengar kata hati anda, and you know the right strategy on how you can execute it. Okay? Baik, tips yang ketiga adalah bangunkan skill anda, kemahiran anda. Minat saja tak cukup. Minat tu kita dekat sini dengan kat sini lah, tapi kemahiran itu melibatkan kita punya tangan dan kaki, pergerakan kita. Khairul Aming memang terbukti untuk jadi content creator ni, sebagai contoh, untuk anda build anda punya influence dan community. Buat konten bukan senang ya. Anda kena pandai bercakap, anda kena tahu kalau konten Khairul Aming tu dia punya makanan, cara dia short video ya. It's not just about human being, it's about the product itself. Produk Khairul Aming adalah makanan ni ada dia punya own skill. Sekejap kena close up, sekejap kena zoom out, sekejap kena zoom in dan sebagainya. Ada cara dia, ada teknik dia. Dia punya gear, peralatan, cara bercakap memang kena belajar. Itu tentang konten. Tapi untuk buat bisnes juga pun ada cara dia. Cara skill, sebagai contoh skill macam mana nak close sales, skill macam mana nak build community, ada kemahiran dia. Dan kalau anda betul-betul nak jadi hebat macam Khairul Aming, belajar the right necessary skill ya. Sebagai contoh, anda punya minat, anda suka motor sebagai contoh, anda nak repair kereta sebagai contoh, anda dah tahu, anda minat dan anda rasa macam okey, aku tahu aku minat benda ni, aku nak belajar repair motor dan sebagainya, repair kereta dan sebagainya. Belajar the right skill, insya-Allah bila anda ada the right skill, senang nak build. Tak cukup sekadar minat tapi tak nak belajar, tak akan jadi macam Khairul Aming. Anda akan jadi macam apa Pak Jenin, Mak Jenin, yang sekadar berangan saja, tapi angan-angan itu tak menjadi kenyataan. Kita tak nak jadi macam tu. Okay, so belajar the right skill. Sekarang dah ada banyak online ya. Kita ada Coursera, kita ada Udemy, kita ada e-learning course dan sebagainya untuk kita belajar. Dan konten saya pun banyak juga saya share tentang beberapa tips untuk kita upskill kita punya kemahiran kita berdasarkan minat kita. Okay, baik. Tips seterusnya adalah kita kena adapt teknologi. Jadi orang yang inovatif. Inovatif ni maksudnya kita bukan sekadar buat je apa yang kita dah biasa buat, tapi kita kena belajar tentang teknologi. Khairul Aming ni, dia baru-baru ni saya dapat tahu tentang dia bukan sekadar ada kilang yang hebat. Sekarang dah ada 2 kilang yang besar. Untuk jadi orang yang ada kilang ni bukan sekadar kena tahu bisnes, tapi kena tahu teknologi. Sekarang dengan adanya Big Data Analytics, IoT dan sebagainya, itu Khairul Aming and the team. Dan bukan sekadar itu saja, dalam konteks marketing juga dia dah start nak involve dengan TikTok dan sebagainya. Bukan baru-baru ni, tapi quite recently. Kalau kita ada mindset yang kita tak nak terima teknologi baru, kita takkan ke mana-mana ya. Dan itu adalah satu benda yang kita kena belajar untuk jadi hebat macam Khairul Aming juga. Belajar teknologi baru, kita innovate something, dan kita make it new and make it work untuk kita punya diri sendiri dan kita punya business. Belajar, sekarang ada banyak kelas, banyak workshop, go for it, dan insya-Allah kita akan terus jadi orang yang berjaya. Okay? Tips yang kelima, kita kena start bina kita punya support system. Khairul Aming ni, kalau anda perasan, dekat dia punya TikTok, Instagram, dia punya YouTube dan sebagainya, dia ada dia punya own team dan rakan-rakan dia. Rakan-rakan dia pun influencers juga. Antaranya Azfahiri, tak silap saya. Right, Azfahiri pun saya pun kagum dengan dia juga. Dia bukan sekadar kelakar orangnya, dia pun ada adik yang perlukan dia punya bantuan dia juga. Dan at the same time, dia pun banyak build kita punya community yang hebat dan kelakar. Saya kagum lah tim Khairul Aming, Azfahiri dan dia punya support system tu kuat. So untuk kita jadi orang hebat ni, kita kena ada the right support system yang align dengan kita punya goal, yang jenis yang akan support kita, challenge kita dan support kita. Bukan yang toxic, yang asyik doubt. Okay, kau ni Nazrin, kau ni Ahmad, kau ni Syakira, asyik nak buat benda tu benda ni, dia asyik question kita punya minat kita. Benda tu tak akan bantu kita. Support system adalah orang yang akan
Nazri, this is very good. I know you can do this. Ahmad, I know you can do this. Cuba cari the right teknik, cari the right mentor. Orang-orang macam ni insya-Allah akan bantu kita untuk terus cemerlang dan gemilang. Cari the right support system dan networking juga. Untuk berjaya dalam bisnes, dalam dunia influence ini, anda kena ada the right networking. Ya, ingat kita pernah belajar tentang the power of QC, qualification, quality, dan yang C adalah connection. Tanpa connection susah kita nak pergi jauh. Tips yang keenam, okey, ini mungkin tak ramai tahu tentang orang-orang berjaya ni, termasuk Khairul Aming ni. Diorang adalah risk taker untuk mengambil, kata risk taker ni, dia ambil calculated risk, bukan sekadar dia jump buat satu benda-benda yang bahaya, tak. Dia dah buat some calculation, some prediction, jangkaan dan sebagainya sebelum dia ambil risiko tersebut. Ya, contoh dia nak buat 2-3 produk lagi selepas dia, adakah dia akan ganggu dia punya own brand, right? Dan mesti dia dah buat calculated risk. Okay, this is not actually gonna risk dia punya brand, tapi akan empower dia punya brand and influence instead. So that is brilliant. Taking risk is excellent, right? Dan alhamdulillah saya pun juga risk taker. Ya, saya dah jam 6 kerja apa semua. Dan bila ramai kata being a risk taker ni very good sebenarnya. Kita berani, kita banyak pengalaman. At the same time, make sure that you are taking the right calculated risk. Macam mana nak tahu the right calculated risk? Nanti saya akan share dalam video akan datang. Ada cara, ada teknik dia. Okay? So itu tips yang seterusnya. Take calculated risk. Tips seterusnya, okey, ini pun saya sempat study Khairul Aming punya background. Dia bukan berjaya sekarang and immediately, tak. Dia perseverance. Ini adalah tips seterusnya, perseverance and grit. Ataupun dia tak mudah give up, tak mudah putus asa. Ini memang kita tahu, tapi kita kena ada reminder bahawa nak jadi orang yang berjaya ni kita sentiasa berada di situ. Kadang-kadang memanglah motivasi terjatuh, tapi cepat-cepat bangkit. Perseverance. Khairul Aming ni pernah juga buat macam-macam brand healthy food, buat sambal sebelum ni tak berjaya. Tak silap 10 years ago, 10 tahun lepas tak berjaya masa dia dekat US dulu, dekat Malaysia juga. Dan alhamdulillah sekarang dah belajar bagaimana dengan pengalaman dia, dengan banyak juga dia punya team members and what not. Dia persevere dan dia kekal, dia nak tak give up. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang berjaya. Nak jadi berjaya, nak jadi kaya macam Khairul Aming, kalau cepat give up, memang taklah anda akan jadi macam orang yang kita tak kenal, right? Itu bukan orang yang kita nak jadikan, itu bukan orang yang kita nak jadi happy. So tak apa kita gagal sekejap, tapi bangkit secepat mungkin. Baik, itu adalah tips seterusnya. Baik, ini pula saya terlupa nak cerita tentang Khairul Aming ni. Nak berjaya macam Khairul Aming ni, ya, ada ramai kata nak jadi sekarang, nak budak-budak yang zaman sekarang, ya, remaja zaman sekarang nak jadi influencer, dan mereka menolak education, formal education, and that is, to be completely honest, that's a very wrong move. Kalau anda nak berjaya, nak jadi influencer, content creator yang berada minda dan nak hebat seperti Khairul Aming, anda kena ada ilmu. Ilmu ni body of knowledge, ya. Itu anda tak belajar daripada TikTok. Body of knowledge ni memang ambil masa untuk kita faham structure of knowledge, daripada problem solving, daripada critical thinking on how you can criticize your own idea and test, do some experiment. Benda tu anda kena belajar secara formal. Anda tak boleh belajar sekadar tengok TikTok setakat 1 minit dan sebagainya. Itu tak cukup. So kepada content creators ataupun anda di luar sana jadi sehebat Khairul Aming, please accept formal education dan belajar the body of knowledge daripada filosofi, science, engineering, politik, sosioekonomi dan sebagainya, dan insya-Allah anda akan jadi orang hebat. So jangan skip formal education, please, adik-adik yang saya hormati, saya sayangi sekalian. Please jangan skip formal education untuk jadi content creator. Okay? Tips yang ke-9 nak berjaya adalah kita, Khairul Aming ni, dia bukan sekadar dia jual produk dia. Bayangkan dia jual sambal nyet, dia jual daging dendeng nyet tu, apa semua tu, tanpa ada influence, tanpa ada community, tanpa ada ramai followers, tak ke mana sebenarnya. So dalam dunia baru perniagaan ini, memang terbukti bahawa influence memberi peranan yang besar. Saya sempat study tentang social status dekat Malaysia, China, UK and US, bagaimana influence, pengaruh dan build community itu kuat untuk kita build up satu business, satu brand, satu value. Dan ini terbukti dengan Khairul Aming, right? Bayangkan bila kita beli produk Khairul Aming ni, kita nampak kita bukan sekadar beli daging sambal nyet dan sebagainya, kita beli dia punya value, nilai. Ini pun step seterusnya untuk jadi hebat seperti Khairul Aming, which is kita bina nilai. Kita adalah value driven influence and value driven product. Okay,
Kalau kita buat produk tapi nilai-nilai yang kita penjual, pembeli yang memakan produk kita, yang pakai produk kita, dia tak rasa nilai. Okay, contoh untuk Carol Amin, bila kita makan sambalnya tu kan, kita dapat rasa dia punya what's up guys, ya, kita macam terngiang-ngiang dekat kepala kita, dekat telinga kita. What's up guys daripada Carol Amin, ya, dia punya kualiti rasa dan sebagainya. Itu adalah value, nilai yang kita dapat rasa out of that product. Itu yang saya sangat kagum dengan Carol Amin. Dan anda, kalau anda nak berjaya, cuba cari apa nilai anda. Cuba tanya diri anda, apa nilai anda. Mungkin saya punya nilai adalah I'm very positive, orang panggil positivist, right? So mungkin apa yang saya buat tentang saya punya performance coach, saya punya AI data analytics is all about positivity, harapan dan opportunistic. Itu adalah nilai yang saya ada. Nilai anda apa? Cuba mungkin anda boleh komen di bawah, apa nilai, apa value anda untuk anda bawa ke masa hadapan anda, dalam tak kisahlah dalam anda punya dunia perniagaan, dunia pekerjaan dan sebagainya. Apa nilai anda? Dan seterusnya, selepas anda dah ada community, dah ada influence, dah ada nilai, cuba start buat satu ataupun bina satu leadership skill. Saya sempat mengajar dulu dekat universiti tentang leadership skill, communication skill. Untuk menjadi seorang leader ni, anda kena ada empathy yang kuat. Anda tahu perasaan staff anda, ya. Anda bukan sekadar macam bos yang diktator, bagi arahan, bagi orders and what not, langgar macam tu je, tak kisahlah orang tu sakit ke tidak. Itu sangat, orang kata, tidak bertempat. Leader yang hebat adalah pendengar yang hebat juga, a good listener. So empathy yang hebat. Dan kita nampak Carol Amin ni, saya rasa orang pun dia macam ada brand yang lebih kurang macam sama macam Elon Musk, Tesla kan. Kita jadi pekerja mereka, kita tak rasa the technology itself. Dan Carol Amin dia sempat bawa dia punya staff, pekerja-pekerja kilang dia tu dekat kilang dia tu, dan dia punya team sendiri, community TikTok, YouTube dan IG dan sebagainya, bawa pergi bercuti pun, right? Siapa tak nak? Jarang lah yang dia bawa like the whole team, bukan sekadar manager saja, bawa pergi bercuti. Itu adalah satu kepimpinan yang hebat. Untuk menjadi orang yang hebat, kita start jadi pemimpin yang hebat. Mungkin anda sekarang anda rasa macam, oh aku tak ada ramai followers, buat apa aku nak jadi pemimpin yang hebat? Sebenarnya pemimpin yang hebat, anda boleh start pada pimpin diri anda sendiri. Start jadi leaders kepada diri anda. Start daripada situ dan anda upskill. Start, insyaAllah anda akan jadi seorang, akan jadi berjaya seperti Carol Amin, ataupun lebih berjaya daripada Carol Amin. Leadership skill is definitely important. Baik, tips bonus untuk anda. Ini memang saya pegang dan saya dah sempat interview, saya jumpa ramai orang hebat masa dekat Oxford dulu dan sebagainya. You know what? Orang hebat ni, dia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang hebat. Dan untuk jadi orang yang kaya, hebat dan kaya, anda kena beri manfaat, value kepada lagi ramai orang. So maksudnya, dia punya equation adalah lagi ramai orang dapat manfaat daripada anda, lagi kaya anda akan jadi. Ya, itu tak kisahlah itu dalam konteks B2C, ya, business to customer, consumer. Kalau dalam konteks business to business, sama juga. Anda buat anda approach another business, tapi business sendiri ada ramai klien, berjuta, million, billion, tak kisah. Itu adalah equation untuk kita jadi kaya. Lagi banyak kita memberi manfaat kepada lagi ramai orang, lagi kaya anda akan jadi. Okey, itu tips yang special saya nak kongsi dengan anda. Sekarang ni anda boleh reflect balik, ramai tak orang yang anda dah bagi impact yang positif kepada diri mereka? Dan kalau ramai, itu dah menunjukkan anda dah berjaya satu, dan ada possibility ke seterusnya untuk menjadi kaya juga dalam konteks yang positif, ya, memberi value, memberi manfaat. InsyaAllah anda akan terus berjaya, ya, dalam konteks kejayaan, kepuasan diri dan juga kepuasan kewangan juga, insyaAllah. Okay, so kalau anda found this video bermanfaat, saya hargai sangat anda tekan button like dan please subscribe kepada channel saya untuk saya hasilkan banyak lagi video-video yang bermanfaat untuk ramai lagi orang-orang yang nak berjaya di luar sana. Terima kasih banyak kerana menonton sampai ke penghujung. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Terima kasih dan salam maju jaya. Bye-bye.